Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sasrul dan juga rakan-rakan dari Seksyen 78 dan 77. Hari ini saya Nur Adina binti Muhammad Rosni dan juga ahli kumpulan lain iaitu Muhammad Daniel bin Abu Hassan, Muhammad Taqiyuddin bin Razali, Nur Harisha binti Hafiz Hairul dan juga Ahmad Anik bin Nur Zilan akan membentangkan hak-hak istimewa orang Melayu. Okey, pengenalan dia. Orang Melayu merupakan penduduk asal negara ini dan rentetan dari sinilah nama tanah Melayu terbentuk. Orang Melayu merujuk bangsa Melayu merupakan bangsa asal yang menghuni negara ini pada suatu masa dahulu. Orang Melayu pada zaman dahulu terkenal dari segi nelayan, seni bina dan seni halus. Okey, lepas tu next slide. Siapakah orang Melayu? Menurut Angkara 160/2, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, orang Melayu diterapkan sebagai mengamalkan adat istiadat bangsa Melayu dan lahir sebelum hari mereka sama ada di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari mereka dia bermastautin di Persekutuan atau di Singapura. Okey. Dina buka mic, buka mic. Jangan semangat sangat. Ya, Dina sila sambung slide . Sorry. Salah satu isi kandungan hak-hak istimewa orang Melayu ialah bantuan ekonomi. Peraturan hendaklah dibuat untuk membolehkan orang Melayu mendapat lesen-lesen atau kebenaran-kebenaran tertentu bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti perusahaan dan aktiviti-aktiviti ekonomi lain. Salah satu selain daripada bantuan ekonomi seperti memberi lesen-lesen ataupun kebenaran-kebenaran, bantuan BSH iaitu bantuan kewangan yang amat popular dalam kalangan rakyat ini dahulunya dikenali sebagai Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau PRIM, telah dilaksanakan sejak pentadbiran kerajaan dahulu untuk membantu setengah golongan seperti yang telah pencen ataupun B40 ataupun orang kata golongan-golongan kurang upaya. Sekian, seterusnya. Anik. Buka mic ni. Anik, mic ni. Okay, seterusnya, hak orang Melayu. Hak untuk orang Melayu mendapat tanah dengan kebenaran oleh kerajaan negeri kerana pembukaan tanah adalah di bawah kawal selia kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu tanpa sebarang syarat. Contoh hak orang Melayu. Hak orang Melayu dan Bumi Putera meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas. Perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. Aku pergi. Terlajak. Aku belakang dia. Tanah result apa? Anik kayaknya dah habis ni Dah. Ica. Tanah rizab untuk orang Melayu. Tanah untuk orang Melayu. Sabar lu. Tanah untuk orang Melayu, hak untuk orang Melayu mendapatkan tanah dengan kebenaran kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk orang Melayu.
tanah milik orang bukan Melayu tidak boleh diambil untuk tujuan orang Melayu. Juga orang asing tidak boleh memiliki tanah yang telah dirizabkan kepada orang Melayu. Next slide. Aku on mic kan? Hak istimewa pendidikan. Rasional dan perkara 153. Melindungi orang Melayu dari segi pendidikan, iaitu bawah tajaan MARA. Penubuhan ITM sekarang lebih dikenali sebagai UiTM, iaitu Universiti Teknologi MARA, serta Institut Pendidikan MARA IPMA di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. Seterusnya, Islam sebagai agama rasmi. Agama Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan amal. Kebebasan beragama ini dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama lain. Maksudnya dekat sini Malaysia memberikan pembebasan untuk menganut agama. Tapi agama rasminya ialah agama Islam. Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Next. Lina. Seterusnya adalah bahasa kebangsaan. So bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa rasmi. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca di alam Melayu tak disekat ataupun sama juga seperti agama tadi, dia tak disekat ataupun tak dihalang untuk diamalkan di Malaysia. Selain itu digunakan secara meluas bagi tujuan rasmi seperti mesyuarat, surat menyurat, perundangan dan kakiman. Maksudnya bahasa Melayu ni dijadikan bahasa utama dan bahasa ibunda kepada negara Malaysia, dan bahasa seperti Cantonese, Tamil dan lain-lain boleh digunakan atau dibicarakan di Malaysia tanpa sebarang sekatan. Atau janganlah menjadikan rakyat yang sangat sombong dan ego dengan pencapaian yang telah dicapai dan dimilik sekarang. Jangan jadi kacang lupakan kulit hanya kerana kita sangat selesa dengan kedudukan sekarang. Maka kita cuba untuk membangkitkan isu-isu yang tidak patut kita bangkitkan. Ia seolah menyimbah minyak ke dalam api. Contohnya isu perkauman yang boleh mengugat kedaulatan negara. Seperti yang berlaku sekarang, kebanyakan rakyat menggunakan isu perkauman ni salah satu orang kata punca pergaduhan kaum berlaku. Sebab itu kalau boleh kita sekarang mengelakkan menggunakan isu perkauman ataupun membandingkan warna kulit badan. Jadi sekian, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Terima Dah habis ke? kasih. Assalamualaikum. Habis dah.